Saya secara personal, kalau saya melihat dari segi evolusi perkembangan UniKL tu, saya rasa UniKL ni kita patut berbangga dengan UniKL. Saya sifatkan penumbuhan UniKL ni sebagai pelengkap kepada program-program yang ada dalam MARA ini. Kalau kita lihat dari segi penumbuhan RIDA itu sendiri dah hampir 7 dekad. Malah kalau RIDA-nya 7 dekad, MARA 6 dekad. Bila kita lihat dari segi latihan itu sendiri, program-program RIDA pada asal penumbuhan RIDA itu adalah lebih kepada program-program latihan untuk masyarakat luar bandar. Dengan wujudnya Sekolah Pertukangan RIDA pada tahun 1995 sebagai satu institusi latihan yang lebih formal berbanding dengan sebelum pada ini kita laksanakan, telah menjadi satu titik tolak kepada perlunya latihan kemahiran atau sekarang ini kita kenali sebagai TVET dalam meningkatkan pembangunan masyarakat luar bandar. Yang paling signifikannya UniKL ni apabila terbubuhnya asalnya MFI pada tahun 1997 diikuti dengan penumbuhan BMI pada tahun 1998 dan akhir sekali pada tahun 2022 maka tertumbuhlah UniKL yang berkembang sehinggalah kali ini. Permintaan terhadap program latihan vocational atau lebih kita kenali sebagai TVET ini merupakan satu istilah yang kita panggil sebagai game changer kepada sistem pendidikan di Malaysia ini. Dan akhirnya kalau dari segi statistiknya, boleh pasaran pelajar-pelajar dalam bidang TVET ini melangkaui daripada 85% itu secara keseluruhan. Tetapi kalau kita lihat menjurus kepada pencapaian apa yang dibuat oleh UniKL sekarang berdasarkan tracer study yang kita buat, kita dapati bahawa program keboleh pasaran pelajar-pelajar TVET dalam institusi pendidikan di UniKL ini mencapai sampai 90%. Saya secara personal, kalau saya melihat dari segi evolusi perkembangan UniKL tu, saya rasa UniKL ni kita patut berbangga dengan UniKL. Dia sebagai sebuah institusi pendidikan yang baru, tetapi UniKL telah pun memikul satu tanggungjawab yang begitu besar dengan menganjurkan program-program yang melibatkan kluster seperti daripada daratan, lautan hinggalah ke angkasa. Kalau ada di kalangan universiti yang seumur dengan UniKL, bahkan universiti lama pun, saya lihat tidak ada yang boleh menganjurkan program-program melibatkan 3 kluster tadi. Sepanjang 20 tahun ini banyak UniKL telah mencapai kejayaan-kejayaan yang kalau saya nak nyatakan sini memang terlampau banyak. Dan saya sendiri sebagai Ketua Pengarah MARA dan Pro Chancellor Universiti Kuala Lumpur ni mengharapkan bahawa UniKL tidak boleh selesa dengan keadaan sekarang, tetapi cuba mencapai satu tahap di mana menjadi universiti yang TVET terbaik di Malaysia, bahkan di Asia sekalipun maupun di dunia. Malah kalau kita lihat dari segi kolaborasi UniKL itu sendiri, UniKL sebuah universiti TVET yang banyak menjalankan kolaborasi dengan industri. Dengan kata lain, bila ada kolaborasi industri, menunjukkan bahawa universiti ini lebih kepada program-program hands-on yang mana pelajar-pelajar kita mendapat pendarahan yang lebih baik daripada industri dan akhirnya pelajar-pelajar kita mendapat permintaan yang terbaik dalam industri. Kita lihat bahawa bila Malaysia ataupun dunia mengalami ataupun memasuki era pandemik pada 2 tahun yang lepas, bahawa kita telah memasuki satu proses yang baru. Walaupun kita bersifat sebagai satu wabak atau pandemik, tetapi dalam masa yang sama dia juga memberi rahmat kepada kita, menyedarkan kepada kita bahawa kita tidak boleh mengadakan satu program itu dengan cara yang konvensional. Bila berlaku pandemik tersebut, UniKL telah mengambil jalan yang baru, maknanya kita telah menganjurkan ataupun mengadakan program dalam bentuk hybrid. Saya berharap bahawa dalam next 10 tahun nanti UniKL akan menyediakan program-program kalau kita katakan bahawa UniKL dah tak perlu dah mengadakan kelas secara fizikal, tetapi kebanyakan pelajar menjalankan kelas secara 100% secara maya. Walaupun program-program kita berbentuk hands-on, tetapi kita mencari kaedah bagaimana nak pastikan program-program hands-on tu dapat dilaksanakan secara
atas talian, dan mana pelajar-pelajar kita mendapat manfaatnya walaupun melalui talian. Mungkin selepas pada ini UniKL akan jadi sebuah universiti teknikal yang menyediakan pendidikan berbentuk production setting terus. Maksudnya kalau pergi belajar tu dia dah masuk ke alam pekerjaan. Kita tidak boleh menjadi sebuah universiti yang biasa, kan? Bukan bermakna saya kata kita nak jadi luar biasa dengan masuk luar biasa tu, tetapi pendekatan kita mesti berbeza daripada apa yang kita buat sekarang. Dan kita lihat peranan UniKL sebenarnya membantu industri dalam Malaysia itu sendiri. Kalau sebuah industri nak masuk ke Malaysia, nak membuka pelaburan dalam bidang teknologi angkasa, kalau dulu kita nak mencari technician, engineer, agak sukar. Tetapi sekarang ni UniKL program-programnya lebih menjurus kepada keluarga. 20 tahun ni banyak cabaran, dugaan yang kita hadapi untuk capai ke tahap ini, dan kita kena fikirkan untuk mungkin 10 tahun yang akan datang apakah perancangan-perancangan yang perlu kita laksanakan. UniKL kita bergerak mesti selari ataupun kita memegang kepada falsafah pendidikan MARA itu sendiri, kan? Untuk kita beri penekanan pada ilmu, lepas tu pengalaman dan juga keusahawanan itu sendiri. Saya juga ingin memberi pesanan pada UniKL, kita tidak boleh berpuas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Maka UniKL kena berterusan mencari perkara baru, mencari peluang-peluang baru, dan insyaAllah kalau dengan apa yang kita buat, kita rancang, semua yang kita buat selama ini 20 tahun ini, mungkin next 10 tahun ini, insyaAllah UniKL akan menjadi sebuah universiti yang terbaik, dan seperti mana hasrat untuk kita menjadi universiti terbaik di Asia. Kita tak boleh pergi kepada ranking dunia lah, walaupun masuk dalam ranking dunia, tapi kita punya fokus untuk jadi universiti terbaik di Asia. We for Asia tu, kita teruskan niat-niat baik kita tu, dan insyaAllah UniKL akan terus boleh berkembang, terus maju, dan insyaAllah saya doakan bahawa apa yang kita usaha selama ini, apa yang kita idam selama ini dapat dicapai, dan Allah mempermudahkan segala urusan kita.